kita tengok juga seterusnya dalam Seksyen 43(2) Akta. Walau apapun subsection 1 dan tertakluk kepada apa-apa arahan atau garis panduan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, sesuatu koperasi hendaklah sebelum pelantikan atau pelantikan semula mana-mana orang sebagai anggota lembaga meminta penentusahan daripada Suruhanjaya sama ada orang itu memenuhi kriteria layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Ini untuk clause ini dia terpakai untuk koperasi yang telah berada dalam senarai 100 koperasi yang terbaik di Malaysia, yang mana sebelum mereka dilantik ataupun dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai anggota lembaga, mereka mestilah menghantar permohonan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2 bulan sebelum mesyuarat agung tahunan diadakan, supaya Suruhanjaya Koperasi boleh membuat tapisan-tapisan ke atas calon-calon ini, ya. Yang mana kita kena tengok juga, kita kena baca bersekali garis panduan 3 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang mana garis panduan GP3 ini menekankan kepada garis panduan bagi pelantikan atau pelantikan semula anggota lembaga koperasi, ya. So maknanya kalau misal kriteria-kriteria layak adalah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya, macam mana seseorang itu layak dan sesuai untuk dilantik menjadi anggota lembaga, yang mana ada sesengah kriteria yang perlu diberi penekanan. Sebagai contoh, dia mestilah, anggota tersebut mestilah menunjukkan kejujuran, ketekunan, kompeten dan waras dalam segala pertimbangan yang dibuat ke atas, keputusan-keputusan yang dibuat ke atas koperasi. Kemudian dia mempunyai integriti dan dia tidak melanggar mana-mana peruntukan yang dibuat oleh atau di mana-mana undang-undang bertulis. Kemudian proses pelantikan semula ini, tapisan selalunya akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang mana penentusahan yang dibuat oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini adalah untuk tempoh 3 tahun sahaja. So misal kata kita dah hantar pencalonan ni, kita layak, kita melalui tapisan, tapi dalam mesyuarat agung tahunan kita tidak terpilih. So maknanya penentusan ini hanya untuk tempoh 3 tahun. Misal kata selepas saja 3 tahun kita nak dicalon semula, kita kena menghantar lagi borang permohonan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. So maknanya kita hantar borang, calon-calon anggota lembaga ini mestilah menghantar borang 2 bulan sebelum mesyuarat agung tahunan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. So kita dah tahu pelantikan semula anggota lembaga sekurang-kurangnya kita tengok, ya. Kita tengok kepada Seksyen 43(3) yang mana setelah penentusahan bahawa orang itu telah memenuhi kriteria layak dan sesuai di bawah subsection 2, koperasi boleh melantik semula orang itu sebagai anggota lembaga. Ini bukannya maksud melantik, boleh dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai anggota lembaga koperasi, ataupun misal kata dia telah memegang jawatan sekarang, dia telah memegang jawatan sebagai anggota lembaga, dan jika dia punya penggiliran dia turun pada tahun ini, maka dia kena hantar borang permohonan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. So maknanya bila dia telah melalui segala tapisan-tapisan yang telah dibuat dan dia lulus tapisan tersebut, maka bolehlah dia dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai anggota lembaga koperasi, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni bukan mudah untuk kita menjadi anggota lembaga koperasi, yang mana kita perlu melalui tapisan-tapisan yang dibuat oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kita kena melalui proses sitos dan sebagainya. Tengok ada tak pernah tak kita diisytiharkan bankrupt, adakah kita masih bankrupt lagi, macam-macam, ya, yang proses yang perlu kita lalui. So kita kena tengok, ya, kelayakan lembaga Seksyen 43(4). Dari tahun ketiga pendaftaran suatu koperasi, tidak seorang pun boleh dilantik menjadi anggota lembaga koperasi itu melainkan jika dia telah menjadi anggota koperasi bagi tempoh minimum 2 tahun, ya. Ini kita kena tengok, ya. So maknanya dalam undang-undang kecil itu, ya,
kita telah memperjelaskan untuk kita menjadi anggota lembaga koperasi, sekurang-kurangnya kita mestilah menjadi anggota koperasi 2 tahun sebelum kita memegang jawatan tersebut, ya. So kita kena tengok, ya, sebagai contoh, ya, kita tengok peraturan 17.2 peraturan koperasi, sekurang-kurangnya 1/3 tadi saya dah terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, penggiliran dalam koperasi adalah 1/3 daripada jumlah anggota lembaga itu akan gugur setiap tahun, ya. Kita hendaklah mengosongkan jawatan secara bergilir-gilir, ya. Sekiranya mesyuarat agung tahunan tidak dapat dijalankan pada tahun itu, giliran pengosongan jawatan hendaklah diambil kira. Sebagai contoh, kita pada tahun pertama, kita yang gugur adalah 1/3 daripada bilangan anggota lembaga kita 9. Yang gugur adalah 3, yang masih kekal sebagai anggota lembaga adalah 6. Tahun kedua, kita tidak ada buat mesyuarat agung tahunan. So maknanya orang itu tetaplah sebagai anggota lembaga. Kemudian kita tengok kepada tahun ketiga. So bila tahun ketiga, orang yang akan gugur adalah 3. Untuk tahun kedua tadi 3, dan untuk tahun ketiga 3, maka yang akan turun adalah 6, dan yang masih kekal adalah 3, ya tuan-tuan dan puan-puan. So kita ada buat 6 pelantikan baru dan 3 yang masih lagi dikekalkan. So kita dah tahu, ya, penghantaran borang tadi kepada SKM adalah 2 bulan sebelum mesyuarat agung diadakan, ya. Kita dah tahu mesyuarat agung kita hantar notis 15 hari sebelum mesyuarat agung kepada anggota dan 30 hari kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Okey, kemudian kita pergi kepada Seksyen 43.5, ya. Subseksyen 4 tidak terpakai bagi suatu koperasi yang anggotanya berjumlah 50 orang atau kurang, dan bagi suatu koperasi sekolah. Ini adalah untuk selalunya ia adalah terpakai, tidak terpakai bagi koperasi keluarga yang mana jumlah anggotanya kurang daripada 50 orang, dan bagi sesuatu koperasi sekolah. So maknanya kita dah tahu tadi, ya, untuk tempoh minimum 2 tahun. Kalau misal kata ke koperasi kita, keluarga kita, anggota dia ada 40 orang. 40 orang penggilirannya nak tunggu minimum, dia tidak terpakai untuk koperasi yang jumlah anggotanya kurang daripada 50 orang, ya. Yang ni untuk tempoh minimum 2 tahun, ya. So tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kemudian kita pergi kepada tempoh perkhidmatan lembaga, ya. Yang mana tempoh perkhidmatan lembaga ini kita kena tengok dalam peraturan 18.2, yang mana sekurang-kurangnya 1/3 daripada anggota lembaga hendaklah mengosongkan jawatan mereka pada setiap tahun di mesyuarat agung tahunan. Sebagai contoh, jika kita terdapat di kalangan anggota-anggota lembaga yang ingin menarik diri ataupun meninggal dunia, so tempoh perkhidmatan kita tengok 1/3 akan turun pada tahun tersebut, campur dengan 1 ataupun 2 yang menarik diri dan juga meninggal dunia. So maknanya kita misal kata kita ada 9 orang anggota lembaga, yang turun 1/3 daripada 9 orang, yang turun adalah 3 orang, dan yang masih kekal sebagai lembaga adalah 6 orang. Dan jika kita punya mesyuarat agung kita jalankan pada bulan 6, maka ada anggota yang meninggal pada 31 hari bulan 12, dan ada yang meninggal, seorang meninggal dan seorang yang menarik diri. So maknanya ada 2 kekosongan itu kita ganti dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pengosongan jawatan tersebut, ya. Kita dah isi. Kemudian kita ada penggiliran 1/3 yang turun tahun ni adalah 3 orang, campur lagi 2 seorang yang meninggal dan seorang yang menarik diri. So dalam mesyuarat agung tahunan itu kita ada 5 orang kita buat pemilihan anggota lembaga koperasi, ya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang kelayakan dan juga tempoh perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga, ya. Kita akan berhenti seketika tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, dan kita akan pergi ke perbincangan yang seterusnya.